Boleh 5 minit, Ahmad? Pukul sana. Kita ada kota kita. Terima kasih Datuk Pengurusi Pertama 010200 Tenaga. Saya juga mungkin telah disentuh oleh kawan-kawan yang lain, tapi saya sekadar ingin saya bawa satu dua pandangan berkaitan dengan isu tenaga ini. Berkaitan dengan hari ini, kita lihat bahawa macam disebut oleh rakan saya tadi, bahawa tenaga yang dibekal oleh IPP sudah pun berlebihan, terpaksa dibayar oleh tenaga nasional. Tetapi dan sekarang ni kita pula bertambah dengan isu pengaliran keluar pelaburan dan penutupan ataupun pengecilan operasi serta pemindahan kilang-kilang ke negara jiran. Jadi sudah tentu ini akan memberikan kesan yang lebih besar kepada lebihan tenaga. Sedangkan seperti disebut tadi, 12 lagi akan dibina di negeri Sarawak. Tetapi kita lihat bahawa pembinaan di negeri Sarawak itu tidak dapat membantu untuk membekal tenaga ke negeri Sabah. Sedangkan dia boleh berlaku kalau daripada Sarawak ataupun daripada Sarawak ke Semenanjung. Jadi ini satu perkara yang harus dilihat kembali oleh pihak kerajaan untuk pastikan supaya kita tidak mengalami permasalahan-permasalahan akhirnya berlaku satu pembadiran. Yang keduanya dia berkaitan dengan 060600, iaitu program teknologi hijau. Dan kita juga sekarang ini sedang berbincang soal teknologi hijau yang berkaitan juga dengan tenaga. Jadi kalau kita ambil juga teknologi hijau itu dalam konteks tenaga, maka sudah tentu akan berlaku lebihan tenaga yang dibekalkan oleh IPP itu akan makin bertambah. Jadi bagaimana kerajaan melihat apa fokus sebenarnya dalam soal sektor teknologi hijau ini, supaya kita dapat melihat kepada, bagi saya, bahawa teknologi hijau itu bukan sekadar untuk mengatasi masalah environment, masalah alam sekitar. Saya bersetuju, tetapi kita juga harus kita lihat teknologi hijau itu harus menjadi satu kuasa ekonomi yang boleh memberikan pulangan, keuntungan kepada kita. Jadi mesti ada fokus. Sebab saya pun lihat hari ini, kita pun tak tahu apa yang kita nak guna. Dari segi pengganti petroleum pun tidak ke mana untuk membawa biofuel umpamanya. Begitu juga dengan soal tenaga. Sekarang ni kita pun tak tahu ni mana kita nak pakai biomass ataupun nak menggunakan nuklear dan sebagainya. Jadi saya tak nampak apa sebenarnya yang nak dibawa oleh pihak kerajaan sendiri. Jadi sebab itu ingin saya dapat penjelasan juga berkaitan dengan Majlis Penasihat Teknologi Hijau, Datuk Menteri, Majlis Penasihat Teknologi Hijau yang dipengerusikan oleh TPM ataupun PM. Jadi saya nak tanya, apakah dia punya struktur pembentukan, apakah juga melibatkan daripada berbagai-bagai pihak, NGO yang punya pengalaman dan juga parti-parti politik ataupun atas nama ahli-ahli parlimen yang punya kepakaran. Yang keduanya juga, adakah dia juga membabitkan wakil-wakil kerajaan negeri juga berada dalam majlis penasihat ini, khususnya kerajaan-kerajaan negeri yang diperintah oleh komponen Pakatan Rakyat ini. Ini sangat penting untuk membantu bahawa pelaksanaan dasar teknologi hijau itu dapat menyeluruh bukan hanya pada negeri-negeri yang diperintah oleh Barisan Nasional. Yang keduanya, saya harap bahawa Majlis Penasihat Teknologi Hijau ini juga harus diterima pakai keputusan-keputusan ataupun pendapat-pendapat dan rumusan yang dibuat oleh mereka itu harus diterima pakai oleh pihak kerajaan. Jangan nanti dia jadi macam Suruhanjaya ataupun majlis-majlis yang lain yang akhirnya kita lihat bahawa pandangan-pandangan yang diberikan oleh Suruhanjaya dibentuk oleh kerajaan ini tidak diterima pakai oleh pihak kerajaan. Jadi dia hanya berlaku satu pembadiran. Yang ketiganya ialah berkaitan dengan soal kita harap bahawa Majlis Penasihat Teknologi Hijau ni harus melihat dalam konteks negara kita, bukan hanya melihat ambil cedok apa yang dibuat oleh negara-negara barat sahaja, tetapi harus melihat kepada soal kepentingan dalam negara kita ini. Jadi saya rasa itu saja, dan saya harap Yang Amat Menteri akan beri peluang lagi untuk saya mencelah dalam pengulungan nanti. Terima kasih dan tahniah Yang Amat.